PDF. Bolehlah share PDF. Bagus lagi pancarkanlah dekat sini. Sebab anda tak ada slide atau anda tak ada PDF, pakai buku je. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahman nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama yang diberi seperti yang diperkenalkan oleh MC tadi. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Nama anda Fakrul Fitri bin Muhammad Nasruddin. Ataupun biasa kalau ada yang dah kenal anda, pernah jumpa, tahulah panggilan mesra kan, Brofa. Anda rasa kebanyakan di sini kita tak pernah berjumpa lagi kan? Rasa pernah berjumpa Khairul Imran pernah lah. Imran pernah rasa kan. Ni Amin pernah lah. Akhir Syakir pernah, Akhir Hairul pernah. Yang lain-lain tak pernah kot rasanya lah. Rasanya mungkin ada tapi maafkanlah kalau tak teringat. So, boleh tahu tak kalau semua di sini belajar di Jerman, betul? Kan ada yang di Malaysia? Secara umum lah, secara umum. Semua di Jerman kan? Oh, Irfan. Irfan di mana? Di GMI. Sekarang ni ya? Saya di USM. USM. InsyaAllah ingat sebut US tadi. USM. Selain Irfan dari ni, siapa lagi? Yang lain-lain semua di Jerman, betul? Ada Zarif. Kat Mesir. Mana yang Mesir? Ahmad Nazhan. Masya Allah. Siapa yang Nazhan? Siapa yang suara? Ya. Seorang Nazhan, seorang lagi? Saya Nazhan. Kawan Saya sebelah Naim. Naim. Adik-beradik kan? Nama saya Naim. Saya abang. Adik-beradik. Ya, adik-beradik. Ya, adik-beradik. Okey, betul. Nampak macam ni lah. Muka pun ada pelanduk dua serupa. Yang lain-lain di Jerman. Aisyah, Zarik, Naim. Ada lagging ke? Ada lagging ke internet saya yang slow? Saya kot. Okay. So, salam pengenalan. Kali pertama berjumpa, ada yang dari Mesir, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Jerman. Masya Allah, international kita malam ni ya. Saya dahulu belajar di UK lah. Kita perkenalkan diri sikit lah Dulu saya belajar di UK pada tahun 2013. 10 tahun yang lepas, sehingga tahun 2016. Belajar dalam bidang matematik. Kemudian sempatlah menjejakkan kaki di Germany pada tahun 2015. Waktu tu musim panas. Masih ingat lagi waktu pergi tu ada perarakan LGBT di Berlin. Bukan pergi sebab nak join perarakan, tapi sedang berjalan-jalan dengan Madu'u, nak tunjukkanlah keadaan dan juga suasana masyarakat barat ni macam mana. Sekali Allah susun cantik ada perarakan LGBT dan nampaklah walaupun Jerman ni orang kata dia ni apa, negara kelas, dia developed country
teknologi canggih lah. Orang kata kalau internet slow tu malu lah. Ha? Ha. Jerman ni orang kata teknologi taksi dia pun Mercedes kan. Kita Protonnya taksi. Dekat sana punya hebat lah dia punya teknologi. Tapi di sebalik kepesatan teknologi dan juga kekayaan bumi Jerman tu, moral, akhlak dan akidah pegangan masyarakat di sana tu memang sangat-sangatlah macam lalang. Boleh ikut angin lah. Kalau bertiup ke kanan, semua masyarakat akan ke kanan. Bertiup ke kiri, semua masyarakat akan ke kiri. Tidak ada pendirian yang kukuh lah. Pendirian mereka ada. Pendirian mereka adalah apa yang sedap dekat tekak. Kalau yang sedap dekat tekak waktu tu adalah feminism. Feminism lah pegangan dia. Apa yang sedap kat tekak waktu tu adalah LGBT lah pegangan dia. Sekarang ni Jerman mungkin apa? Dia orang punya pegangan. Kalau dahulu dia orang ada pegangan Hitler, Nazism. Boleh sebut dekat Jerman? Kalau sebut nanti ada tiba-tiba polis datang. Betul? Cuba sebut. Nazism tahu Nazism ni dia orang memandang Hitler ni sebagai dia orang punya nabi lah. Yang akan mengangkat masyarakat Jerman untuk mengepalai dunia. Dan misi utamanya salah satunya adalah untuk membuang toksik-toksik yang ada dekat dunia, terutamanya masyarakat Yahudi. Sebab tu bila berlaku peperangan Palestin Israel, mereka sangat berada di belakang Yahudi lah. Dan mereka mempunyai rasa simpati yang kuat dengan masyarakat Yahudi. Gambar saya tak keluar. Semua buka kamera. Hantar je yang tak keluar gambar. Okey. Sorry. Okay. Dia Sekarang okey. Ya. Tadi facing forward ni, facing side pula. Ni teknologi Malaysia lah. Saya tukar balik facing forward. Video. Okey. So tu serba sedikit lah tentang pengalaman saya waktu dahulu 2013 hingga 2016. So kalau dahulu masa zaman tu orang Melayu di Jerman ni memang tak ramai lah. Seingat saya dan orang pun belajar di tempat-tempat yang jauh. Tak ada satu tempat yang orang kata majoriti Malaysian dekat situ. Tak pasti sekarang dan masa tu tapi walaupun di sebalik jarak yang jauh, tetapi ini boleh kita katakan kuatlah juga. Dakwah dia. Sebab antara salah satu pemulanya adalah daripada UK. Ini sejarah sikit lah, sejarah usrah dakwah lah. Boleh sebut usrah dakwah? Kuat-kuat lah, tiba-tiba ada IDF kat belakang sebut kan. Usrah dakwah kalau tahu di Eropah ni, usaha-usaha dakwah dan tarbiyah ni sebenarnya dia berpusat daripada UK. Bukan daripada Mesir, interestingly, daripada UK. So daripada UK tu pernah satu waktu tu dalam satu usrah tu murabinya di UK. Ni orang Malaysia. Setiap anak usrah dia tu membawa negara-negara yang berbeza. Hantar bawa ke Rusia, hantar bawa ke Jerman, hantar bawa ke Mesir, hantar bawa ke Morocco, hantar bawa ke US. US tak adalah, US dia asing sebab jauh sangat. Hantar bawa ke Ireland. So diorang akan pergi menziarah orang-orang Malaysia yang belajar kat sana. Ni tahun 2004, 2005 macam tu lah.
So contoh, Imran pergi ke UK contoh. Tolong nasihat dekat after party Nottingham Games. Contoh. Naim tolong ziarah ke Ireland. Sana ramai budak medik Malaysia yang belajar kat sana. So macam itulah suasana usrah ketika itu. Dan secara perlahan-lahan dakwah tu berkembang sehingga dapatlah berjumpa dengan beberapa ikhwah. Tapi sekarang ni itu 7 tahun yang lepas lah. Tak pasti apakah suasana yang terkini yang berlaku di sana lah. Hopefully ikhwah-ikhwah yang Ana nampak di hadapan Ana ni dapat memulakan kembali revolusi tu. Zaman kegemilangan. Tapi poinnya usrah tak boleh malas lah. Kalau kita kata, kalau murabi tu kata, "Anta pergi ke Jerman." Allahi, jauh lah Jerman. Jerman UK dekat je kan sebenarnya. Naik flight. Dulu saya usrah ke Ireland setiap minggu. Beli tiket flight. Naik Ryanair. Tiket paling murah. 10 pound perjalanan. 10 pound ni RM50 lah naik tiket flight setiap minggu. Kalau ke Jerman ni mungkin bawah 100 pound kot. Cuma nak dia punya beza tu, kita punya kudrat sanggup ke tidak lah. Termasuklah dekat Mesir pun sama kan. Wah, Mesir ni lagi orang kata bumi tarbiyah. Tapi Mesir yang dahulu bukanlah Mesir yang sekarang sangat jauh berbeza lah. Tapi kita berharap dan berdoa agar dakwah dan tarbiyah ni dapat terus subur dan berkembanglah dekat sana insya-Allah. Daripada hasil-hasil tangan semua yang berada di sini. Baik. Malam ni diumumkan oleh akhi ni Amin. Secara mengejutlah. Dia sepatutnya semalam tapi ditangguhkan kepada hari ini untuk berkongsi tentang satu risalah yang bagi saya sangat-sangat menghidupkan. Risalah yang berada di hadapan kita yang dipanggil Muntalaq. Semalam ada sesi dengan Akhi Syakir kan? So anda tak mengelakkan seorang share tak apa yang dikongsikan? Secara ringkas lah. Takut nanti apa yang anda cerita benda yang sama pula dia ceritakan. Siapa-siapa lah. Ini cabaran usrah online lah. Siapa boleh? Apa yang diceritakan semalam? Baik, Masya Allah, Jazakallah Imran. So basically tak masuk lagi lah buku ni. Baru cover satu ayat lah kan. Kul hazi sabili ilallah ala basirahan anna wa man ittaba'ani. Baik. So kalau macam tu memang kita akan masuk dalam bab buku Muntalaq ni. Baik, Jazakallah khair Imran. Buku ni
Pastilah antum boleh nampak lah. Buku ni, buku Mutolak ni ditulis oleh seorang masyayikh dakwah yang sangat besar. Nama dia Syekh Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Dia ni sebenarnya duduk kat Malaysia, tapi bukan orang Malaysia. Dia dan kehidupan dia memang dipenuhi dengan banyak siri-siri berdakwah kepada pemuda-pemuda dan remaja. Pernah diceritakan dia ini sentiasa berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, daripada Iraq ke Eropah, ke Mesir, ke semua tempat, banyak tempat lain, dan tujuan dia adalah untuk berjumpa dengan pemuda-pemuda Islam untuk membangkitkan diorang punya rasa cinta diorang terhadap Islam dan juga berdakwah. So, apa yang berada di tangan kita ni adalah sebenarnya satu tulisan yang bukan ditulis dengan teori, tapi dia ditulis dengan pengalaman, dengan kudrat dan dengan hikmah yang Allah berikan kepada dia. Hasil daripada apa yang dia kerjakan. Ada beza kan? Kadang-kadang ada beza buku yang kita baca yang ditulis berdasarkan teori dengan buku yang ditulis berdasarkan pengalaman dan juga titik peluh dia sendiri. Dan teori seolah-olah apa yang diceritakan itu macam benda yang betul, tapi nak kata tak hidup tu satu benda yang mungkin kita tak rasa. Tapi buku yang ditulis dengan pengalaman dan juga titik peluhnya sendiri memang akan meresapi bagi sesiapa insya-Allah dengan hidayah. Jadi nak mindset lah. Jangan kita pandang remeh apa yang ada depan kita. Buku ni dibaca saja tau. Buku ni diterjemahkan dalam banyak bahasa. Dan salah satunya adalah bahasa Melayu. Dan buku ni juga pernah di-ban. Bukan di-ban oleh government Malaysia tapi pernah di-ban oleh so-called jemaah Islam. Ada letak quote-unquote pernah di-ban oleh jemaah Islam sebab dikatakan terlalu ekstrim. Biasanya buku-buku ekstrim ni orang kata apa? Ekstrim ni apa yang tu bayangkan? Bunuh, kafir-berkafir. Sebab apa dia dikatakan ekstrim? Biasanya lah sebab dia akan melahirkan tindakan yang orang tak suka. Dia akan melahirkan tindakan yang government tak suka. Dia akan mencabar perkara norma yang kita lihat sekarang. Macam contohlah, ambil contoh yang lebih relevan kan, macam Aisyah. Aisyah yang, tahu kan Aisyah ni, kes Aisyah ni. Bukan Aisyah Hijanah itu lain, tak apalah, Nazhan buat muka pelik. Itu tak apa. Aisyah yang di UK tu, kan bila dia buat video TikTok, dia menegur orang pergi buat after party tak sensitif terhadap rakyat Muslim Malaysia yang berada di UK dan sebagainya. Tengok betapa banyak tomahan dan juga celahan yang dicurahkan dekat dia. Bukan daripada orang bukan Islam. Majoriti daripada cemahan dan celohan tu datang daripada orang Islam sendiri. So that is the kind of output yang expected daripada antum bila baca buku ni. Buku ni bukan buku untuk macam basah lah. Rasa best lah, rasa shock lah, rasa macam meresap lah dalam hati. Lepas tu kita habis baca, tidur. Esoknya belajar macam biasa kan. Tak. Itu dia ada buku dia, itu ilmu tasawuf kan.
Tapi buku ni dia akan menuntut kita untuk beramal dengan amalan yang akan melawan norma masyarakat. Dia akan menyebabkan kita revolve, membuat satu evolusi dalaman. Dan tulisan dia ni, tulisan Syekh Muhammad Ahmad Rashid, nama dia panjang, biasanya kita panggil Syekh Muntalaq je lah. Syekh Muntalaq ni adalah siri pertama daripada beberapa siri-siri buku yang lain. Dan seluruh siri ini dipanggil Ihya'ud Dakwah. Ihya' Fiqhud Dakwah. Pernah dengar tak Ihya' ni? Boleh tak sebut satu buku yang mula dengan Ihya'? Tak tahu tu. Orang Mesir tak tahulah. Boleh balik Malaysia balik kot. Buku apa yang dimulakan buku Ihya'? Hai. Oh, banyak sangat Siapa-siapa lah Buku apa? Dia tak ada dalam surah kot buku ni. Iya Ramadan. Ya Ramadan, mantap. Buku yang datang sebulan setahun. Cepat, buku apa? Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Naim belajar kat Mesir Naim? Tak. Mesir Barat. Masya Allah. Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni dia adalah sebuah buku yang dikarang oleh Imam Ghazali. Dan dia menekankan tentang tasawuf lah kebanyakannya. Tapi kita kena tahu apakah suasana ketika Imam Ghazali menulis buku Ihya Ulumuddin. Ketika waktu tu, ini kita boleh kata, anda tak pasti sangat Imam Ghazali hidup tahun berapa, tapi dia dalam zaman khalaf macam tu lah. Kan, boleh, kalau siapa tahu boleh tulis. Tapi pada waktu dia hidup, Islam ini dipandang sebagai satu benda yang orang kata apa, ilmiah, theoretical. Banyak bila sebut pasal Islam, orang akan cerita pasal perdebatan, cerita pasal ilmu kalam, cerita tentang ini haram, ini harus, ini wajib, ini sunat, ini bid'ah, ini tak bid'ah. Dia bukan benda tu benda yang buruk, tapi bila mana terlalu ditekankan sangat benda tu, orang akan melihat agama ini seperti agama yang keras, yang tidak meresapi ke dalam kehidupan. Dia meresap ke dalam otak. So bila seseorang belajar agama tu, dia belajar dalam keadaan ini haram. Dia belajar dalam keadaan nak menentukan hukum. Inilah waktu ketika mana Ihya Ulumuddin itu ditulis. So Imam Ghazali, Allah telah mewahyukan kepada dia untuk menulis buku Ihya Ulumuddin untuk menghidupkan kembali agama itu pada hati. Kepada hati supaya dia meresap dan diterjemahkan ke dalam amal. So itulah sebenarnya roh kepada Ihya Ulumuddin. Baca Ihya Ulumuddin ni bukan macam kita baca kitab-kitab teori. Dia adalah sebuah kitab yang menghidupkan. Sebab tu dikatakan juga, mengambil analogi yang sama, kitab Muntalaq dan juga beberapa siri tulisan Syekh Ahmad Muhammad Ar-Rashid ini juga adalah sebuah ihya' fiqhud dakwah. Dia nak menghidupkan cara membuat dakwah. So sebab apa? Sebab ketika zaman dia menulis ni, dakwah ini dilihat sebagai sesuatu yang tak hidup. Maksudnya apa? Sebagai contoh, kerja dakwah ini bukan kerja setiap orang Islam. Kerja dakwah ni adalah kerja ahli fuqaha saja, orang-orang yang berilmu saja. Sebagai contoh lagi, dakwah ini perlu
bukan di kedai-kedai kopi, warung-warung, tapi di masjid saja kedudukan. So telah berlalu satu waktu yang sangat lama yang menyebabkan umat Islam melihat dakwah ni sebagai suatu benda yang kering. Dakwah ni hanya milik orang-orang alim ulama, budak-budak UK tak boleh ambil, tak boleh belajar pasal dakwah, budak-budak Germany tak boleh pasal dakwah. Dakwah ni untuk Mesir je, budak-budak Mesir je. Kalau keluar dari Mesir, ini bidah. Dia jadi satu benda yang pelik. Kalau budak-budak yang belajar engineering ni sebut pasal Islam, kau ni siapa cikgu kau? Kalau budak-budak lagi-lagi berdakwah dalam bahasa Jerman kan, ni mesti pelik-pelik belajar ni, mesti usrah. So penulisan Syekh Muntalaq ni dia akan meruntuhkan balik semua tu. Dia akan menjawab balik antara salah satunya di manakah kedudukan dakwah itu yang sebenar, dan bagaimana setiap daripada kita ni ada peranan dan tanggungjawab untuk menghidupkan balik dakwah itu dalam kehidupan kita. Itulah siri Ihya Fiqh Dakwah. Siri pertamanya dipanggil Muntalaq. Ada lagi siri-siri yang lain. Kita panggil abang ni. Apa lagi siri-siri lain abang ni? Buku apa? Abang ni dah habis dah siri. Nanti kan. Apa dia? Tak dengar. Nanti kan. Buku tu. Nanti kan, Masya Allah. Kita tanya dia suruh kita nantikan jawapan. Okey, saya sebutlah kat sini. Ada siri-siri lain antaranya Awaiq, Raqaiq, Al-Masar, dan ada juga kitab-kitab yang lain. Cuma bagi pemula, kita kena lalui dahululah Muntalaq ni. Sesuai dengan nama kitab yang diberi, iaitu titik tolak. Muntalaq. Muntalaq ni baru masuk titik. Sebab bila rasa tertolak untuk berbuat. Okay, so saya berhenti sekejap di sini. Buka kalau ada apa-apa pertanyaan dan persoalan sebelum kita masuk ke dalam. Ini cabaran buat sesi online. Saya sangat maklum tentang sesi online. Sebab tahun ketiga saya di sana, sepanjang tahun usrah online. Dan kita tahulah usrah online ni macam mana. Zaman saya tak ada TikTok tau. Zaman sekarang ada TikTok. So kita tangan tu rasa gatal nak menggaru telefon kan. So kita akan buat break, sambung lah. So saya bukalah kalau ada apa-apa pertanyaan, persoalan, anytime lah. Sebelum kita masuk dan teruskan. Semua okey? Okey. Zarid okey ke Zarid? Tak dengar lagi suara. Okey, Zarid duduk mana tu? Ada dekat mana? Jerman. Jerman di mana? Wilhelmshaven. Allahu Akbar. Susahnya nak sebut. So, singkatan ada, singkatan. WHV. Oh, singkatan ni huruf baik. Naim duduk kat mana tu? Sama juga? Background pun sama? Tak, saya Malaysia. Oh, Naim Kelantan. kat Malaysia. Kelantan ni lebih hebat daripada Jerman. Imran dekat mana? Imran dekat mana? Jerman dekat mana? Allah Akbar. Jadi WVH ni apa? Zahzun. Okey, tak apa. Aisyah kat mana tu? Ni bukan Aisyah TikTok tu kan? Tak. Lain ni. Saya duduk dekat Bayern, Jerman. Oh, okey. Bayern cerita biasa sikit lah dengar.
Baik. Nazhan dengan Nizam dekat Mesir kat mana? Dekat Kairo. Dekat Haji Sabik. Hais Sabir. Kairo. Cairo. Qahirah. Kahira. Ada orang lain dekat tepi-tepi tu? Tepi-tepi. Tak. Ada, okey. Faham tak tadi poin yang saya sampaikan? Nazhan, Faham. faham? Kalau faham, alhamdulillah. Baik, kalau tak ada persoalan, kita boleh masuklah tajuk dalam buku ni. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Buku ni dia unik sebab kita akan bermula seperti mana dengan buku-buku lain, kita akan bermula dengan muqaddimah. Cuma saya kata unik sebab buku ni dia ada dua version of muqaddimah. Dia ada muqaddimah untuk pemuda, yang mana muqaddimah satu lagi muqaddimah yang bukan untuk pemuda. Sebab kita pemuda, kita akan malam ni baca muqaddimah untuk pemuda. Bahagian muqaddimah sajalah yang berbeza, tapi dalam isi kontennya adalah isi yang sama dalam dua version yang tersebut. So dalam yang muqaddimah yang kali ini yang kita akan baca adalah muqaddimah untuk pemuda. Dan menarik, tajuk muqaddimah ini juga dia ada tajuk, dan bab muqaddimah juga dia ada tajuk, bukan sekadar muqaddimah. Dan tajuk ni diberi Ijlis Bina Nu'min Sa'. Ijlis, duduk, bina, sebentar, nu'min, marilah kita beriman, sebentar. Nanti bila kita baca 2-3 perenggan seterusnya, kita akan fahamlah. Sebenarnya kata-kata ini bukanlah sebuah kata-kata yang dipetik daripada mana ahli falsafah yang mana tapi sebenarnya dipetik daripada seorang sahabat Rasulullah SAW. Baik. Macam mana kita nak baca kan buku ni? Kalau zaman saya, memang kami diceritakan ataupun diajar untuk baca line by line tau. Tapi tahulah cabaran baca line by line ni dia akan mengambil masa yang lama. Semua digalakkan. Ni dia ada boleh tahan banyaklah juga muka surat ni kan. Ada dalam 5-6 muka surat lah. Itu semua digalakkan untuk membaca selepas habis sesi ni. Saya tak pasti boleh habiskan ke tak malam ni lah. Sebab masa yang kita diberi sampai pukul 11, betul tak? Ni. Ada 40 minit. Kita akan cuba go through. Tapi bila mana waktu yang kita tak sempat, kita cuba ambil masa sendiri untuk habiskan bacaan tu. Dan saya berharap bila kita baca line by line ni, antum semua dapat beri pandangan ataupun kalau ada apa-apa persoalan boleh kongsikan di sini supaya kita boleh berbincang dengan lebih detail. InsyaAllah. Baik. Kita akan baca perenggan yang pertama. So hopefully semua ada rujukan masing-masing lah. InsyaAllah dalam bab Ijlis Bina Nu'min Sa'. Dalam bab muqaddimah dimulakan dengan satu ayat yang saya rasa sangat mendalam. Satu perenggan pertama yang sangat mendalam. Pertama dia katakan, para da'i mukmin sentiasa terdedah kepada dua tarikan. Okey, ada beberapa poin yang kita boleh kupas daripada ayat pertama ni. Pertama, buku ni ditulis untuk siapa? Pertama sekali, dia sebut untuk para da'i mukmin. Maksudnya buku ini bukanlah ditulis untuk orang yang tak ada cita-cita nak jadi da'i ataupun duat. Apatah lagi orang yang tak solat ataupun orang yang komitmennya dengan agama macam orang-orang kat UK lah yang liberal lah. Sebab bila
tuntutan kepada kita. Buku ini ditulis untuk kita ni menjadi pendakwah. Sebab tu buku ni dia mulakan dengan para dai mukmin. Para dai mukmin. Dan sebenarnya inilah sebenarnya diri ataupun inilah sebenarnya tanggungjawab kita. Kita ni manusia dijadikan oleh Allah SWT sebagai seorang Islam, bukanlah hanya sekadar untuk puasa, solat, zakat dan haji kan. Seperti mana dalam hadis yang kedua daripada hadis Arba'in. Buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis solah wa ita'iz zakah wa hajjal bait wa shaumi Ramadan. Terbangunnya kita ini, terbinanya Islam ni di atas 5 perkara. Kalau kita tengok hadis ini menyebut tentang rukun Islam, tetapi dia tidak menceritakan Islam itu sendiri sebagai rukun Islam. Dia menceritakan bunyan Islam ala khamsin. Islam itu berdiri di atas 5 perkara. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi itu bukan Islam. Tapi dia hanyalah tiang-tiangnya sahaja. Ataupun kita panggil rukun. Kalau kita boleh analogikan sebagai rumah. Rumah ni ada tiang, dia ada dinding, ada tingkap, ada bumbung, ada pintu. Kalaulah rumah itu hanya ada tiang sahaja, kalau kita duduk teduhan daripada rumah tu, nescaya kita masih akan basah. Betul? Nak kata tiang mana dilengkapi dengan semua aspek, baru kita boleh sebut dia adalah rumah. Begitu juga dengan Islam. Sebab tu dalam ayat yang dibacakan pada hari semalam, kul hazihi sabili adu ilallah. Katakanlah, inilah jalan sabili adu ilallah, untuk menyeru manusia ke arah Allah. Sebab ilallah itu adalah satu besar dalam rumah Islam. Barang siapa yang tak ada elemen adu ilallah, maka dia bukan berada di atas sabili ataupun jalan ini. Maksudnya dia bukanlah Muslim yang sebenar. So, perasan standard yang diletakkan oleh pada pembaca ni adalah satu standard yang tinggi. Dan inilah standard yang dia nak kita semua ni capai. Sebagai minimum, sebagai seorang da'i mukmin. Sebagai, kenapa dah lah da'i, dia tambah mukmin lagi kan? Sebab perkataan da'i tu dia secara bahasanya dia tidak menunjukkan kepada mukmin ataupun tak. Sebab da'i ni daripada perkataan asarnya, daripada perkataan akarnya bermaksud menyeru. Ada kan? Ataupun melencongkan. Setiap dari kita sebenarnya, secara sedar atau tak sedar, sebenarnya kita ni melencongkan sesuatu. Contoh, kalau kita suka main bola, lepas tu kita jumpa dengan kawan kita, kita pun suka tengok bola. Kita jumpa kawan kita cerita pasal bola. Sebenarnya kita ni menjadi duat bola. Sebab kita sedang melencongkan kawan kita tu ke arah bola. Kalau ni kita ni suka jumpa kawan, suka bercakap pasal apa? Pasal Jerman. Cerita pasal keindahan Jerman, tempat jalan kat Jerman tu cantik dan sebagainya. Kita ni sedang melencongkan, kita ni sedang menjadi duat Jerman. So, bila disebut da'i mukmin itu sebenarnya kita ni melencongkan manusia ni ke arah Islam, ke arah iman, mukmin, menjadi mukmin yang sebenar. So kita semua ni dah jadi duat pun sebenarnya. Cuma kalau kita tak jadi duat kepada mukmin, automatik kita ni akan jadi duat kepada benda-benda yang bukan mukmin. So tak adalah alasan yang mengatakan kita ni tak boleh jadi pendakwah. Sebab secara tak sedar kita semua sedang berdakwah, tapi hanya kepada apa? Itu poin yang dikongsikan juga semalam kan, iaitu ad'u ila Allah. Kita ni menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So penting ditekankan benda ni di awal mukadimah supaya kita punya kompas ni adalah kita ni nak menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Dalam ayat yang pertama ni, dia menceritakan tentang peribadi seorang mukmin itu, seorang dai mukmin, dia akan sentiasa terdedah kepada dua tarikan. Tarikan A ataupun tarikan B. Apa tarikan yang dimaksudkan? So dia kata tarikan yang pertama adalah tarikan imaniyah, tarikan niat, tarikan himmah, tarikan kesedaran dan tarikan perasaan terhadap tanggungjawab. So bagi seorang dai mukmin, tarikan yang pertama dia akan tertarik adalah tarikan niat himmah untuk melaksanakan tanggungjawab dia. Apa tanggungjawab kita? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa ma khalaq tarikan apa? Wa iz qala ja'ilun fil ardi khalifah. Tarikan ini pertama yang nak sebut nak cerita pasal tanggungjawab. Kita ada dua, iaitu menjadi khalifah, dan yang kedua adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak dijadikan manusia itu, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah. So inilah dua tanggungjawab kan. Saya rasa tak perlu nak cerita panjang lebar lah tentang apakah itu tanggungjawab kita. Hopefully, sebab nak cerita benda ni dia perlu ambil masa yang secukupnya kan. Tapi secara ringkasnya, tanggungjawab kita ni adalah yang pertama, menyerah dan mengubudiahkan Allah, menyerahkan diri ini kepada kehendak Allah. Yang kedua adalah melaksanakan segala apa yang Allah suruh di atas muka bumi ini. Termasuklah mengajak manusia lain ke arah Allah Subhanahu Wa Taala. Secara ringkas, analogi yang kita biasa tengok itu analogi kandang kan. Seorang mukmin itu dikatakan berada dalam Islam ketika dia berada dalam kandang ibadah tu. Tapi tugas dia tidak boleh berhenti berada dalam kandang saja. Dia juga menarik orang-orang lain yang berada di luar kandang untuk masuk juga ke dalam kandang. Maksudnya tak cukup untuk kita jadi baik seorang diri sahaja. Tapi kawan-kawan lain yang berada di luar tidak boleh dibiarkan, tapi perlu juga ditarik. Sebab tu abang sangat respect lah apa yang Aisyah tu buat lah. Berapa kali sebut nama Aisyah dalam ni. Sebab apa yang dia buat tu adalah salah satu tanggungjawab dia. Tarikan dia. Dia tertarik untuk buat. Sebab apa? Mungkinlah pada waktu itu Allah telah membangkitkan iman dia. Melihatkan, jijik lah buat benda-benda after party ni. Tahu tak nak cerita pasal Nottingham Game ni lah. Zaman tahun 2010 ke 2013 macam tu, Nottingham Games ni, tahu tak? Okey, bagi orang yang tak belajar dekat overseas, mungkin abang cerita sikit lah. Nottingham Game ni, dia adalah perkumpulan setiap tahun yang dibuat oleh pelajar-pelajar Malaysia di luar negara. Kalau contoh kes Nottingham Game di UK lah, untuk buat satu pertandingan di antara universiti di kalangan pelajar-pelajar Malaysia. Dia bertanding lah, lawan futsal ke, lawan bola, lawan basketball, segala jenis sukan, badminton dan sebagainya. Dan dijemputlah semua Malaysian society di setiap universiti di luar negara. Kalau di UK, dia jemput di UK. Dekat UK ada banyak games, tapi Nottingham Games ni dikatakan game yang paling besar lah. Zaman kita orang, Nottingham Games ni dikendalikan oleh budak-budak usrah lah. Sebab lepas habis Nottingham Game, kita orang akan buat pertandingan nasyid. Boleh Google nama pertandingan ni Next Extra. Kita akan jemput lah. Ada sekali ada jemput Fazal Tahir jadi juri. So budak-budak yang datang game ni, lepas tu dia akan berlawan nasyid. Ini 2000 sampai saya berada di UK lah, tahun 2016. Dalam masa 6 tahun saja, kali pertamanya selepas Nottingham Games, diorang buat apa? After party. Ramai orang pandang remeh tau term after party ni. Tapi term after party tu sebenarnya term yang sangat jijik.
term after party ni datang daripada culture mana? Datang daripada budaya barat. Sebab orang-orang barat, diorang suka buat formal dinner. Macam Christmas dinner lah, diorang suka buat autumn dinner. Setiap, bagi diorang, itulah majlis diorang. Cuma dinner ni bosan sebab diorang kena makan, diorang kena jaga adab, diorang kena bersembang, time makan kan. Nak bagi short dinner tu, dia akan buat after tu, dia akan buat party. Itulah asal usul after party. Dan benda ni akan dibuatlah di bar, di pub, kelab malam. Kita panggil DJ, bukan kita lah diorang panggil DJ, kau menari. Kat Mesir, tak ada kot after party ni. Kalau di Malaysia, dia macam apa? Dia macam moreh kot. Moreh ataupun mamak lah. Tapi mamak tu masih civilized kan, maksud kita datang dan makan kan. Tapi diorang after party tu, lepas dinner, after tu kita party. Itu asal usul perkataan after party. So budak-budak Malaysia yang kali ni handle Nottingham Games, diorang decide okay, kita tak buat nasyid extravaganza selepas 6 tahun, kita buat Malaysian after party. Dan sah-sah ditulis dalam tu, jemputan itu dijemput semua rakyat sudah Malaysia, buat di kelab malam, siap panggil DJ lagi. Inilah level ataupun kehinaan yang sedang berlaku lah di kalangan budak-budak pandai yang belajar di UK sekarang ni. So bila kita, tapi ada certain orang yang diorang menyokong benda tu. Sebab apa? Sebab tarikan iman tu tak ada. Diorang tak ada himmah, tak ada perasaan, tak ada rasa benci nak melawan benda tu. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Muntalaq ni, bahawa setiap para da'i ni dia terdedah kepada dua tarikan. Salah satunya adalah tarikan iman. Tarikan iman ni akan menyebabkan kita rasa kita membenci benda yang luar-luar kan. Lepas tu budaya yang hina, yang budaya yang jijik, budaya minum arak. Mungkin siapa yang belajar kat Jerman boleh share lah kalau ada benda yang berlaku sebegini juga. Sebab yang viral yang kat UK kan, yang tak viral kat Jerman ataupun kat Mesir ataupun dekat USM, benda-benda yang diambil daripada barat dan di Malaysia kan. Ada ke? Cerita sikit Imran. Kita nak dengar korang punya masukan-masukan ni. Hmm.
Kelebihan belajar kat Jerman tak ada siapa tahu kalau kita pergi. Tak ada. Betul. Sebenarnya ramai orang yang akhirnya gugur, kita kata gugur lah keimanannya di UK. Ramai je rakyat Malaysia yang pergi kelab malam, dia mula minum coke, lepas tu minum air spirit, lepas tu lama-lama dia minum arak yang betul lah, yang heavy. Ada banyak yang saya tengok berlaku. Tapi poin yang saya Muttalak ni nak tekankan adalah perasaan rasa jijik tu sebab iman, bukan sebab kita nak menghormati budaya dia, bukan sebab dia bukan budaya kita, tapi sebab iman kita tu menuntut kita untuk menolak benda tu. Kadang-kadang bila dengar kan, macam meremang bulu leher kita kan, kalau ada bulu lah kat leher. Contohlah kalau kat Malaysia kan, kalau kat Malaysia ni boleh tahan dahsyat juga dia orang punya musim-musim orientasi. Mungkin Irfan Nuri Zami, sebab ada dua Irfan ada satu. Mungkin Irfan dia tahu kat USM macam mana orientasi. Musim-musim orientasi, ada berjoget, ada menari dekat sekolah, dekat universiti. Lepas tu ada menyanyi, lepas tu dengan buat benda-benda yang memalukan. Ada tak perasaan rasa timbul rasa tak puas hati, rasa geram tu? Adakah ini dan yang buat benda ni bukannya orang Cina yang belajar kat sana, orang India yang buat ni majoritinya orang Islam Melayu kita. Kan? Itu dah satu benda yang sangat menggerakkan, apatah lagi sehingga ke tahap menganjurkan dan sampai ke tahap buat video kat TikTok mengesyorkan pula pergi kat pub, jumpa budak-budak, jumpa orang-orang pandai lah, jumpa lecturer, jumpa orang-orang ilmiah. Kan? So kalau ikut logik akal dia, pergi dekat pub bagus sebab dapat jumpa orang-orang pandai, bijak pandai. Dan pergi library, kita tidur sana, jadilah rumah kita kan. So ini yang dimaksudkan oleh Syekh Muttalak. Kita ni ada waktu akan ada tarikan iman, tarikan niat, himmah, kesedaran yang akan menyebabkan kita ni buat tanggungjawab kita. Dia kata dari sinilah seseorang itu akan sentiasa berada dalam amal soleh dan juga kebaikan. Menyedarkan diri kita dengan tarikan iman, kita sentiasa menyahut tarikan iman itu, secara automatik kita ni akan menempatkan diri kita berbuat amal benda-benda kebaikan. Nak berkongsi tentang satu hadis yang sangat best, yang sepatutnya memotivasikan kita untuk beramal. Hadis ni mungkin banyak yang dah dengar, tapi dia berbunyi bila mana seorang Muslim berniat tapi dia tak buat, maka tidak ada dosa bagi dia. Bila dia berbuat jahat dan dia bila dia berniat buat jahat dan buat jahat, maka ada satu dosa bagi dia. Bila dia berniat buat baik tapi dia tak buat, dia dapat pahala kebaikan. Apatah lagi bila dia berniat baik dan dia berbuat baik, maka lagi banyak kebaikan yang diberikan kepada dia. So, sedar tak sedar, dengan kita berniat sahaja dah boleh dapat pahala. Tapi niat itu perlu didatangkan dengan azam lah, bukan berniat sekadar dapat pahala kan. Contoh, saya berniat nak pergi sesi malam ni. So bila korang dah hadiri sesi malam ni, bukan sahaja dapat pahala sesi ni, tapi dapat juga pahala niat. Walaupun korang tak dapat hadiri sesi malam ni, tapi dah sebab berada dalam tarikan iman niat dapat pahala. Masya Allah, best dia. Apatah lagi bila kita tak buat, bila kita buat sesuatu itulah kelebihan. Bila kita berada dalam tarikan niat ni, kita akan sentiasa berada dalam benda-benda yang soleh, yang kita nak buat kebaikan. Terutamanya bila mana kita berada di sosial, contoh di universiti, yang mana surrounding kita ni adalah surrounding yang tidak menggalakkan.
Contohlah, mungkin kita ni dipandang aneh ataupun dipandang ajaib lah. Ajaib, gaib. Ya, dipandang pelik. Kau ni asyik duduk depan laptop je, kau buat apa? Lepas tu cuti ni orang pergi berjalan, orang pergi Berlin, orang pergi Switzerland, orang pergi UK. Kau pergi program-program ni ada apa? So, walaupun benda tu mencabar kan, sebab kita tidak berada dalam suasana yang menyokong kita untuk buat tarikan iman. So, bila mana kita berada dalam kedudukan yang susah tu, nak buat kebaikan, maka pahala yang kita akan perolehi kebaikan yang kita buat tu orang yang suasana yang sebab apa? Sebab itulah Nabi kata bagi setiap orang yang membaca Al-Quran, tidak aku katakan alif itu satu pahala, lam itu alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, tapi satu itu adalah satu huruf. Barang siapa yang baca Al-Quran dia akan dapat pahala kan. Tapi barang siapa yang nak baca Al-Quran tapi dia tak pandai, dia akan dapat dua pahala. Pertama, pahala baca Al-Quran, dan yang kedua, pahala struggle tu. Samalah juga bila kita dai mukmin ini berada dalam suasana yang asing, pasti akan ada struggle. Bila semua orang buat benda-benda yang tak sepatutnya, kita buat benda yang berbeza, struggle itu sendiri akan dikira sebagai satu pahala. Inilah kelebihan kita berada dalam tarikan iman. Baik. Tinggal 15 minit je. Baru 2 perenggan. Perenggan kecil. Kita masuk kepada perenggan yang ketiga. So tadi diceritakan tarikan yang pertama adalah tarikan iman. Tarikan yang kedua pula, daripada arah yang berbeza. Syekh Muntalaq kata, daripada arah yang berbeza, yang berlawanan, ada satu lagi tarikan, iaitu tarikan syaitan. Tadi tarikan iman, yang ini tarikan syaitan. Tarikan yang mana dia futurnya dan menjadikannya hubbud dunia, menjadikannya cinta kepada dunia. Okay. So ada satu perkataan lah yang diitalikan dekat situ kan, iaitu futur. Futur ni apa? Futur ni bukan sarapan itu futur. Tapi futur ni adalah terputus. Ataupun kalau bahasa yang kita biasa fahami, futur ni adalah lemah iman lah. Fasa-fasa lemah iman. Boleh tak seseorang itu elak daripada futur? Boleh tak elak daripada futur? Kalau elak selama-lamanya, insya-Allah malaikat Jibril bukan malaikat Israel. Malaikat Jibril datang salam kat awak, ketuk pintu. Kalau malaikat Israel datang ketuk pintu tu, mengucap syahadat cepat-cepat. Satu kisah iaitu kisah yang masyhur yang mesti kita dengar antara Hanzalah dengan Abu Bakar. Ini berlaku ketika zaman Nabi lah. Abu Bakar dia ternampak Hanzalah menangis keseorangan. Menangis. So Abu Bakar pun datang ke Hanzalah. Wahai Hanzalah, kau okey ke? Hanzalah kata, Abu Bakar, aku tak okey. Kenapa? Aku dah munafik ya Rasul. Aku dah munafik Abu Bakar. Aku ni munafik. Dia tu ulang benda tu. Bahasa Arabnya saya tak pasti, tapi bahasa Melayunya, aku ni munafik Abu Bakar, aku ni munafik. Kita pernah sekarang ni susah nak jumpa orang mengaku munafik kan. Biasanya orang yang mengaku munafik ni dia punya iman dia tahap tinggi. Orang yang tak mengaku munafik tu iman dia tahap rendah. Tapi Hanzalah mengaku, dia rasa macam diri dia tu rasa munafik. Bila tanya Abu Bakar, kenapa kau rasa kau munafik? Dia pun dia kata, bila aku dekat dengan Rasulullah, aku rasa macam syurga ni dekat je. Tapi bila aku berjauhan daripada Rasulullah, aku rasa macam jauh daripada syurga tu.
Abu Bakar yang seorang iman, yang imannya tu iman yang paling kuat kan, dia pun katakan salah. Aku dua-dua menangis. Menangis sedih, kita ni dah munafik ke kan. Lepas tu dua-dua datang jumpa Rasulullah. Dia orang mengadu, ketika kami berada dekat dengan kamu, kami rasa syurga tu dekat. Kami rasa, adakah kami ni munafik Rasulullah? Iman kami lemah ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Kalau mana kamu tidak merasai lemahnya iman itu, nescaya malaikat akan datang turun bersalaman dengan kamu. Maksudnya malaikat pun tabik spring kepada orang yang tak pernah lemah iman ni. Maksudnya apa? Maksudnya hakikat manusia ni memang dia ada fasa-fasa iman kuat, iman dia lemah. Gagal untuk mengakui ataupun menyedari hakikat ni menyebabkan kita ni akan rasa kita ni tidak manusia lah. Kita ni akan meletakkan ubat-ubat yang salah pada diri kita. Seperti mana yang diceritakan daripada kisah Hanzalah dan juga kisah Abu Bakar. Malah ada hadis, tak pasti hadis ni sahih ataupun tak lah, tapi kata-kata yang masyhur kita biasa dengar kan. Iman yazid wa yanqus. Iman ni naik dan juga turun. Satu hadis yang lain, iman ni ada kali naik, ada kali turun. Ketika kamu naik imannya, ketika mana kamu turun iman kamu, tapi berada dalam jalan yang baik, faqad ihtada. Maksudnya dalam iman yang teruk tapi masih maintain dalam jalan tu, maka kamu ni masih mendapat hidayah. Cuma persoalan yang disebut oleh Syekh Muntalaq dalam ni adalah tarikan. Tarikan ni adalah satu benda yang dirasai. So bila mana syaitan dapat detect yang kita ni berada dalam iman yang lemah, dia akan tarik sekuat-kuatnya sampailah dosanya apa? Dosanya kita ni menghiasi. Ada buku kan, highlight perkataan tu. Menghiasi kefuturannya. Kita ni menghiasi. So perbuatan menghiasi inilah yang ditegah sebenarnya. Iaitu bila kita rasa iman kita lemah, kita melayan iman lemah kita. Contohnya apa? Contohnya kita macam rasa iman lemah, lepas tu kawan ajak pergi tengok wayang. Duit kita tak adalah banyak mana kan, marah bagi sikit je. Tapi alah, itulah iman aku macam biasa-biasa lah kali ni, belanjalah, pergi lah kan. Itu menghiasi futurnya. Ataupun kita rasa macam malas nak buat solat sunat. Bahaya kalau beramal kerana semangat. Beramal, apa maksud beramal atau apa maksud istiqamah? Istiqamah ni bukan bermaksud beramal bila semangat dan tak beramal bila tak semangat. Istiqamah ni adalah bermaksud beramal semangat tak semangat, lemah iman atau kuat iman, tetap kena beramal. Itu maksud istiqamah yang sebenar. Maksudnya bukan hanyalah ketika kita ni sedang kita berada dalam daurah baru kita nak beramal, tapi dalam keadaan kita dalam keadaan kawan-kawan kita semua buat benda-benda yang tak baik, kita tetap beramal. Itulah istiqamah. So menghiasi kefuturan tu pula ada lawan kepada istiqamah, iaitu kita ni beramal mengikut mood, mengikut suasana, mengikut keadaan. Kalau keadaan baik, ikhwah baik, di kalangan ikhwah ada ceramah, ada surah, macam tu, kita balik rumah, kita persediaan, bersorangan, kita berhenti beramal, maka ada masalah dengan iman kita. Yang tarikan syaitan tu ialah menghiasi kefuturan. Apa alat-alat yang syaitan guna untuk menghiasi kefuturan kita? Bagi dalil dalam Al-Quran. Clue dia, Zuyina. Kata yang sama, dihiaskan.
Masya Allah. Zuyyina linnas telah dihias, telah dicantikkan bagi manusia. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantaratil, sampailah hujung ayat. Kan? Secara ringkasnya, syaitan akan menggunakan nafsu syahwat kita, perempuan, keluarga, harta. Kalau bagi konteks student apa? Tak ada harta kan? Belajar, sponsor, mara, JPA, kawan-kawan, sukan. Ini semua adalah alat-alat yang syaitan guna untuk tarik kita menghiasi kefuturan. Dan bila mana kita menghiasi kefuturan, pengakhirannya hanyalah satu saja, iaitu kita akan lebih mencintai dunia. Dan seorang yang mencintai dunia, dia akan susah untuk bangkit daripada dunia. Ini penyakit akhir zaman yang mana Nabi sebut dalam sebuah hadis yang disebut penyakit tak huruf W. Penyakit apa? Tak huruf wow. Penyakit bukan penyakit wow, penyakit wahan. Wahan ni maksudnya apa? Cintakan dunia dan takut mati. Wah, takut mati? Saya tak takut mati. Maksud takut mati tu macam mana? Saya diri dekat tengah-tengah jalan tunggu macam tu ke wahan? Saya tak wahan. Boom. Maksud takut mati tu adalah dia tak buat apa-apa. Dia tak buat persiapan sebab dia takut mati. Dia tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Sebab apa? Sebab dia terlalu sayangkan dunia dia. Dia terlalu sayangkan pelajaran dia. Dia terlalu sayangkan status dia. Contoh sebagai student kita ada apa? Status pelajar cemerlang. Kita sayangkan sangat status pelajar cemerlang kita ni. Sampai kita terlalu obses tadi tak pergi program-program yang membantu kita menarik keimanan. Kita terlalu obses. Contoh sebagai student, kita terlalu obses nak cari soft skill. Saya pun tak faham. Suka join kelab-kelab, satu sebab nak cari soft. Dia obses sangat nak cari soft skill. Padahal soft skill ni bukan benda yang boleh dicari daripada persatuan. Sebenarnya bila bawa usrah, itulah soft skill yang paling banyak korang akan dapat. Dia ada dua skill kan, hard skill, soft skill. Hard skill ni ilmu kan? Hard skill ni biasa diperolehi daripada kelas, datang belajar. Soft skill ni datang daripada berbuat. So ada yang menjadikan alasan, saya suka join kelab, saya suka join persatuan sebab nak dapatkan soft skill. Penting sangat ke soft skill tu? Daripada berharga sangat ke soft skill yang kita dapat dari persatuan tu? Kadang-kadang bila join persatuan, dia ada harga dia, dah dapat soft skill tu ada harga dia. Harga dia apa? Kau kena kawan dengan perempuan, kena lunturkan prinsip, buat program-program macam program coloran. Contoh kan, kat Malaysia ni, dekat UKM, dia orang suka buat coloran. Coloran ni apa, berlari kan, tanpa ada batas lelaki perempuannya, baling-baling pewarna tu dekat lelaki kat perempuan. So akhirnya saya pun tak faham apa yang dia obses sangat dengan soft skill. So itulah bila kita katakan mencintai dunia kan. Kesan dia mencintai dunia disebut dalam surah Taubah. Ayat dia, infiru khifafan wa siqalan. Berangkatlah dalam keadaan ringan ataupun berat. Ayat ini adalah ayat untuk orang yang mudah, dia tak cintakan dunia, sebab tu dia boleh berangkat dengan berat ataupun ringan. Tapi orang yang mencintai dunia, dalam keadaan ringan dia mungkin boleh berangkat. Tapi keadaan saqalan, keadaan ketika mana bontot itu berat, dia akan susah untuk berangkat. Dan ketika bontot kita berat lah, waktu itulah tarikan syaitan yang paling kuat. So, poin yang dikatakan dalam Syekh Mutalak dalam buku ni adalah
Para dai mukmin dia kena sedar yang kita ni sedang berada dalam satu constant fight di antara iman. Kalau kita tidak berada iman, niscaya kita ni sedang ditarik ke arah syaitan. Bila mana kita tidak berada, bila kita menghadiri program-program yang membangkitkan iman, kita ni akan ditarik kepada iman. Ni satu hakikat yang penting yang kita kena sedar dahulu. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak sedar hakikat ni, kita akan rasa selesa. Kita akan rasa terjamin. Kita akan rasa syurga tu insya-Allah memang kita akan masuk. Woi, bahaya. Itulah penyakit Yahudi. Ada masa 2 minit kan? Saya nak buat kuis. Ada berapa bentuk pengakhiran di akhirat? Bagi setiap manusia tu ada berapa bentuk pengakhiran? Habis dapat jawab ni kita boleh balik dah. Ada berapa bentuk pengakhiran? Jawapan standard kan? Jawapan standard orang cakap syurga neraka ada 2. Saya beritahu salah. Tiga pun tak cukup. 3 tu buat apa? Ada yang duduk tengah-tengah kan? Surah Al-A'raf. Tak. Bukan. Ikut kiraan saya, sebab hakikatnya kita tak tahu kan, akhirat ni benda baik kan, tapi ada clue-clue yang Allah letak dalam Al-Quran. Kalau ikut kiraan saya, ada 63 pengakhiran. Okey, siapa boleh tolong deconstruct macam mana saya boleh dapat 63? Saya bagi clue lah. Syurga ada 7, neraka ada 7. Okey, campur 2 baru 14. Macam mana dapat 63? Siapa dapat jawab ni, dia dapat faham konsep kenapa ada 2 tarikan ni kena sedar. Tanya Aisyah, awak ambil engineering kan? Macam mana yang boleh dapat 63? Macam mana boleh dapat 63? Sebab ada yang contoh dia ni pendapat saya je lah, maksudnya tak confirm betul. Ada yang contoh dia memang buat baik dan Allah terima amalan dia masuk syurga. Ada contoh memang orang Islam, dia masuk neraka dulu sampai semua dosa dia dah dibalas, dia akan masuk syurga. At the end ada orang Islam yang dia sebab dia ada mensyirikkan, jadi dia memang tak akan masuk syurga. Ada yang memang bukan Islam, memang akan stay dalam neraka. Ustaz. Masya Allah. Jawapannya betul. Jawapannya sebab ramai kita nampak pengakhiran syurga neraka, tapi kita tak sedar ada satu laluan lagi yang berbahaya. Laluan masuk neraka dulu kemudian masuk syurga. Dalam hadis dikatakan setiap orang yang mengucap syahadah secara sedar, secara maknawinya dia akan masuk syurga kan. Maksud secara mudahnya orang ambil hadis ni dan dia kata semua orang Islam masuk syurga. Tapi tak semua masuk syurga secara terus. Ramai manusia akan masuk syurga melalui neraka. Betul Allah tekankan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Sebab apa? Sebab ramai manusia dan keluarga mereka masuk neraka. So, bila mana kita sedar hakikat ni, kita tak akan rasa selesa dengan kehidupan kita ni. Kita ni Islam tapi nak masuk neraka. Yahudi kata apa? Yahudi kata masuk neraka 2-3 hari okey je. Apa dalil dia dalam surah Al-Baqarah? Yahudi kata, oh tak apa, aku masuk neraka, aku masuk juga tapi masuk neraka 2-3 hari je, okey kot.
Apa dalil dia? Dalam surah Al-Baqarah. Kita tanya abang ni abang ni. Abang ni apa dalil dia abang ni? Orang Yahudi kata masuk neraka kejap je okey. Korang depan komputer kan? Boleh buka. Jangan risau, buka je. Ni surah Baqarah ayat 80. Okey. Kita buka sikit boleh? Tolong flash ayat tu boleh? Dah flash dah? Okey. Sementara kita menunggu, saya baca dah dulu Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka tu siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Dalam surah Al-Baqarah Al-Baqarah awal-awal itu menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan ahli kitab. Wa qalu, mereka berkata, lan tamassanan nar, kami tidak akan masuk neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali untuk beberapa hari sahaja. Okeylah, at leastnya kami ni akan masuk syurga kak, tapi tak masuk neraka selama-lamanya. Lepas tu Allah kata apa? Kul at-taghastum indallahi ahda, adakah kamu ni dah deal dengan aku sebelum kamu ni masuk neraka syurga? Fala yukhlifullahi ahda, padahal tak ada apa-apa janji pun. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ini mindset orang Yahudi. Orang Yahudi, diorang rasa selamat sebab diorang yakin azab neraka tu tak adalah sakit mana. Tarikan syaitan tu bukanlah sesuatu benda yang patut ditakuti. Boleh je layan kefuturan lama-lama. Sebab inilah perangkapnya. Kan? Dalam 63 jalan tu, saya kira ada 56 jalan yang melibatkan neraka. 7 direct, 7 jalan yang masuk direct ke neraka. 49 jalan lagi masuk neraka dulu kemudian masuk syurga. Kalau kita mampu bertahan 1 hari di neraka, maka laluilah jalan itu. Tak perlulah sedar tentang tarikan yang kita sedang lalui, iaitu tarikan syaitan. Dalam satu ayat, ka'alfa sanatin, Allah sebut dalam Al-Quran, 1 hari di akhirat itu bersamaan dengan 1000 tahun mengikut kiraan hari kamu. 1 hari di akhirat, 24 jam di akhirat bersama dengan 1000 tahun. Saya dah buat kira-kira 60 tahun di dunia bersamaan dengan 1.5 jam di akhirat. 60 tahun di dunia bersama dengan 1.5 jam. Kebanyakan di sini berapa tahun? 20. Kita ambil 20 lah 20 tahun sama dengan berapa jam ke akhirat? Setengah jam. Tak sampai setengah jam pun. Kita ni baru hidup tak sampai 30 minit ke akhirat. Ada hati, ada berani, boleh cakap nak hidup setahun sehari tak apa, beberapa hari akhir dekat neraka okey je. Dia tahu tak, sedar tak, beberapa hari, 3 hari lah kat neraka tu sama dengan 3000 tahun. Kita ni dibakar seminit pun tak berani. Nak letak, nak duduk kat bara api tu yang kat api dunia ni, yang tak seberapa ni pun, baru beberapa hari kita, baru seminit kita tak berani. Jadi, kita kena buat mukhayyam Mukhayyam apa? Mukhayyam berjalan atas bara api. Kalau kat Malaysia, buatlah. Abang ni dia lari laju lah. Sebab dia tak sanggup. Saya pun tak sanggup. Tapi boleh kita berani kata orang Yahudi lah. Dia boleh berani kata, berapa hari dia masuk neraka. Hajar betul. Dia memandang rendah azab Allah. So, kita kena sedar benda ni
Dan kita kena tahu yang tarikan iman dan syaitan ni sentiasa bertarung dan untuk berada dalam tarikan iman. So tu saya kata, baru 3 perangai baru 2 perangai. Tapi pendetailannya memang sangat mendalam. So, sekarang dah pukul 11.07 minit. Kalau kita teruskan lagi, insya-Allah mungkin dah sampai winter waktunya. So, saya berhenti di sini dahulu dengan izin tuan pengerusi majlis. InsyaAllah lah kalau ada masa lagi boleh buka pada sesi soalan. Kalau tak ada, serahkan baliklah kepada tuan pengerusi majlis. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Yang baik itu datang dari Allah, yang kurang tu disandarkan pada diri saya. InsyaAllah ambillah yang baik dan buanglah yang keruh. So semoga kita dapat bertemu lagi dalam sesi akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah balik kepada Abang ni yang takut lari kat bara api. Takut ke? Hantar lari ni? Itu. Jazakallah khair kepada Anita. Ada apa-apa soalan lagi tak nak tanya? Sebab kita memang sekejap je kita punya sesi. Itu pun sempat beberapa para je yang kita go through. Tak ada soalan ni setakat ni. Okay, alright. Kita boleh tengok lagi. Ada soalan? Kalau tak ada soalan saya tanya, boleh? Boleh. Boleh. Ni random lah. Tanya. Masya Allah Irfan soleh lah. Minta Irfan lah kongsikan apa yang difahami daripada sisi mutalak tadi lah. Tak dengar lagi ni suara Irfan ni. Perkara utama yang saya dapat tarikan pada kita sebagai manusia, iaitu kita akan ada dilema, sama ada bukan dilema, kita akan mungkin kita akan satu masa kita akan rasa kita bersemangat nak buat dakwah, dan satu ketika tu akan pasti ada tarikan-tarikan yang akan mengeluarkan kita daripada perasaan semangat tu. Itulah secara utama. InsyaAllah, terima kasih. Baik, itu sajalah daripada saya. Okay. Jazakallah khair kepada Arifah dan Irfan Suri buat apa yang dapat lah untuk hari ni lah kan. Okay, insyaAllah. So kita akan